Al-Quran. Terutama bulan Ramadan, kita ada kumpulan-kumpulan tadarus. Bukan yang dijaga adalah bacaan, tapi nak tengok siapa habis dulu. Kita kena ingatkan diri kita, keutamaan kita adalah membaca Al-Quran, kerana ia satu-satunya mukjizat yang mana Allah berikan kepada Nabi yang masih kekal sehingga hari ini. Jadi bila kita ikhlas dalam membacanya, kita akan mendapat bimbingan daripada Allah melalui Al-Quran yang kita baca. Jadi kena ingat, tulis dekat kita punya buku tu, jangan niat nak siapa habis dulu. Jangan niat siapa semata-mata baca lebih sedap, nak dapat pujian daripada orang. Bukan itu niat kita membaca Al-Quran, tetapi niatnya untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang paling utama nak baca Quran, ikhlas. Kerana Al-Quran ini wahyu daripada Allah, maka kita kena baca kerana Allah. Hiburan mendidik MY dan Facebook IKIM FM bermula 15 September hingga 16 Oktober 2021. Kongsikan video kenangan indah anda di tempat-tempat menarik yang melambangkan keunikan Malaysia, budaya dan warisan negara. Jangan lupa sertakan tanda pagar IKIM Inspirasi Negaraku. Rebut peluang menangi hadiah eksklusif berupa baucer pemeriksaan kesihatan, sumbangan Hospital Pakar Al-Islam, Hospital Mesra Ibadah, produk istimewa dari Azima Care, Meshu dan Marvel Care. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.my. 100.2 FM di Kuala Terengganu. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Terus setia bersama kami. Dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya atas perhatian anda. Teman-teman, kan saya Faiz Haji Osman. InsyaAllah bersiaran kita untuk bicara adab. Waktu ini mencakup 50 adab dalam 50 keadaan menerusi kitab itu yang kita bawakan. Dan insyaAllah seperti biasa, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun dah pun berada atas talian untuk kita bawakan perbincangan kita pada kali ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sihat kita Ustaz hari ini? Alhamdulillah sihat. DJ Faiz, apa khabar? Sihat? Sihat Alhamdulillah, insyaAllah. Kita nak sambung lagi pengajian kita hari ini untuk bicara adab kita. Dan kalau minggu lalu kita dah bawakan tentang bagaimana kalau berita-berita buruk sampai kepada kita tentang kita ataupun tentang orang lain, bagaimana kita nak beradab, dah kita belajarkan sama-sama. Dan kali ini kita nak sentuh tentang adab sebelum berpergian ataupun bermusafir. Ini kita nak bawakan tak kala perginya dan pulang dari musafir itu. InsyaAllah kita nak belajar sama-sama. Kita doa jugalah semoga urusan kita dipermudahkan nanti. Dah mungkin ada ketentuannya, ada ketetapan-ketetapan kerajaan selepas ini dah boleh rentas negeri dan sebagainya. Kita belajar dulu siap-siap insyaAllah pengajian kita. Silakan Ustaz. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan membaca doa majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati majlis kita, memberi kefahaman dengan faham yang benar kepada kita, dan kita dapat beramal dengan apa yang kita pelajari, bukan hanya untuk tahu tetapi untuk mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilaika baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو كائن في علمك أو قد كان نقدم إليك بين أيدينا ذلك كله. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين
Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Yang dimuliakan DJ Faiz Haji Osman hafizahullah ta'ala wa matta'hu bisihatin wa afiyah. Mudah-mudahan sentiasa dalam pemeliharaan dan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan, pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala temukan lagi kita pada malam ini walaupun secara maya, tetapi dengan niat-niat yang baik untuk terus menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan niat yang baik dan hadirnya dalam majlis-majlis yang baik menjadi sebab kita mendapat keampunan, bahkan bertambahnya ilmu kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajuk yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini adalah berkaitan dengan adab bepergian. Kalau dalam kitab ni adab bepergian, maksudnya adab musafir. Nak pergi mana, pergi musafir lah maksudnya. Tak kira lah musafir itu dekat ataupun jauh. Maka ketika mana kita bepergian ataupun bermusafir, sangat banyak adab yang perlu kita pelihara. Kerana apa? Kerana kita perlu jaga adab-adab ini adalah kerana kita inginkan penjagaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita di rumah mungkin kita rasa macam selamat je baik. Tapi bila kita berada di luar, maka tidak semua perkara kita boleh jangka. Bahkan semuanya atas aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu, menjaga adab-adab ketika bermusafir sangat penting. Bahkan kenapa kita kena jaga adab-adab ketika bermusafir? Kerana doa, antara doa yang mustajab, doa orang bermusafir. Maka biarlah musafir kita dalam ibadah dan musafir kita dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah ketika kita berdoa, kita mengharapkan Allah mustajabkan. Jadi sebab tu orang-orang yang musafir, dia jangan suka hati dia je. Jangan rasa apa yang dia nak buat, dia buat. Apa yang dia rasa dia tak nak buat, dia tak buat. Sebab apa? Sebab musafir itu sendiri bila mana dengan niat yang baik dan tujuan yang baik akan dapat pahala. Kalau tujuan nak pergi itu baik, setiap langkah tu pula lagi diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kena jaga adab-adab ini dengan baik supaya ia menjadi sebab bertambahnya pahala kita dan menjadi sebab bertambahnya amal-amal kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita semua tadi dah disebutkan oleh DJ Faiz kan, semua ni dah tak sabar nak balik ke kampung, nak bertemu dengan keluarga. Kalau kita nak pergi melancong sekarang ni, ada sebahagian tempat dah boleh kita melancong di luar negeri, di dalam negeri. Maka semua ini kita jangan jadikan ia hanya keseronokan duniawi. Rugi kalau ia hanya keseronokan duniawi. Tetapi hiasi juga dalam perjalanan kita itu semua yang mendekatkan kepada Allah, maka kita akan mendapat kebahagiaan, kita dapat ketenangan dan segalanya. Biar perjalanan kita juga dimudahkan. Nak balik kampung mudah.
urusan di kampung mudah, dalam perjalanannya mudah, banyak kemudahan-kemudahan yang kita dapat. Itu yang kita harapkan. Jadi macam mana nak dapat semua benda tu? Tidak lain dengan menjaga dan memelihara adab sebagaimana yang dianjurkan. Juga bila kita cerita tentang musafir, tak terlepas kita bukan sahaja adab dia, Faiz, kena belajar hukum hakam. Ada dalam perbahasan nanti bila musafir berkaitan dengan jamak. Jadi kena belajar masalah solat jamak ni. Jamak takdim, jamak takhir, bila nak niat, macam mana semayang daripada 4 jadi 2 rakaat. Kena belajar. Jadi kita ambil titik tolak permulaan kita nak boleh bermusafir semula ni dengan kita tambah ilmu berkaitan adab dan berkaitan hukum, supaya jadi ibadah dalam perjalanan musafir kita. Kita ingat apa yang kita pernah sebut pada pertemuan sebelum ini. Al-Imam Yusuf Nabhani menyebut dalam kitab Riyadhul Jannah, perlakuan taat dan juga ibadat kepada Allah akan menarik rahmat Allah. Jadi bila kita taat dan juga melaksanakan ibadah ketika kita musafir, maka Allah akan turunkan rahmat dalam permusafiran kita. Kasih sayang keluarga akan bertambah. Tak adalah anak-anak kita bergaduh kat belakang tu, berebut bantal, berebut ini. Kita nak bawa kereta, nanti stres pula. Jadi perlakuan taat akan membawa kepada rahmat, akan Allah turunkan kepada diri kita. Biarlah kita musafir dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bagi yang ada kitab, pengajian kita akan bermula di halaman 221. Halaman 221. Baik. Apa kata penulis di antara adab-adab sebelum berpergian ataupun bermusafir? Apa kita nak buat? Jadi adab ni bukan hanya ketika musafir je, baik. Dia ada adab sebelum musafir, adab ketika musafir, adab balik dari musafir. Semua tu ada adab ni yang tersendiri. Yang kita lihat dengan adab yang kita jaga, bukan sahaja rahmat Allah turun, tetapi nanti hubungan kekeluargaan kita pun makin baik. Orang yang nak terima kita sebagai tetamu pun, dia akan terima kita dengan penuh persediaan. Sebab apa? Sebab kita jaga adab dan etika. Baik. Yang pertama, kata penulis hafizahullah ta'ala, bermusyawarah terlebih dahulu dengan orang tua atau ulama mengenai rencana permusafiran. Ni kita ni sebaiknya kalau nak musafir, jangan buat surprise. Kita ni banyak sangat surprise. Nanti kita surprise. Terkejut kita nanti. Terkejut kita. Yang lebih baik adalah dalam kehidupan kita, perbanyakkan 2 perkara, istisyarah dan juga istikharah. Ni kita kena latih diri kita. Dalam kehidupan kekeluargaan kita sendiri pun kena banyak mesyuarat, kena banyak bincang. Jangan ikut semua kepala kita. Dekat rumah kita mungkin ada ayah kita, ada isteri, ada anak-anak yang dah dewasa. Maka mesyuaratkan, bincang, tanya pandangan. Bahkan dengan kita buat macam tu, ahli keluarga kita merasa diri kita ataupun diri mereka dihargai. Ni merasa dihargai itu benda besar lah. Dan bila kita buat macam tu, kita ketua keluarga, ia akan menambah hormat lagi anak-anak pada kita. Sebab apa? Sebab kita pun tunjuk contoh tauladan. Walaupun kita ada hak autoriti, kita mesyuarat. Apa tujuan mesyuarat? Untuk kita mendapat keputusan yang disetujui oleh semua orang. Contoh nanti kita kata, contoh ni kita cerita sebab kita nak rentas negeri kan. Jadi kita nak buat kejutan. Rupanya hari yang kita buat kejutan, anak kita peperiksaan. Dah tak boleh pergi. Nanti ada yang mudi, ada yang cancel lah. Idha'atul mal pula. Habis membazir kita dah tempah macam-macam. Jadi itu bila kita nak bermusafir dengan keluarga. Kalau kita bermusafir dengan orang lain ataupun nak pergi ke satu tempat, maka tanya pandangan. Tu mesyuarat tu maksudnya kita tanya pada orang. Contohnya kalau orang nak pergi Mekah, nak pergi umrah kan, nak pergi umrah, tanya pandangan orang yang pernah pergi ataupun tanya alim ulama. Dalam perbahasan kitab Al-Idah Imam Nawawi,
disebutkan bukan kita nak istikharah ataupun bukan nak tanya pergi tu baik ke tidak. Pergi Mekah semua baik, tetapi bila waktu yang sesuai untuk kita pergi. Jadi kita bincang dulu dengan ahli keluarga sebelum nak pergi. Walaupun kita nak pergi bercuti, nak balik ke kampung, okey, tanya tarikh yang sesuai, bincang bila waktu yang sesuai, supaya persediaan pun dapat dibuat dengan baik. Kemudian solat sunat istikharah. Lepas kita mesyuarat, lepas kita bincang, sembahyang istikharah. Jadi kita ni mungkin ingat istikharah ni, kadang-kadang tanya bila makcik last istikharah ataupun pakcik last istikharah. Masa nak kahwin dengan makcik dulu je Ustaz. Saya. Kita ni ingat istikharah tu nak kahwin je. Itu je lah. Itu je lah. Ataupun kita masa zaman sekolah dulu, ataupun zaman universiti dapat tawaran macam-macam. Minta nak masuk mana tak tahu. Tak tahu nak masuk mana. Banyak sangat tawaran, baru istikharah. Istikharah ini dianjurkan untuk dilakukan setiap hari. Setiap hari kita sembahyang istikharah. Sebab istikharah ni bukannya nak kahwinnya, tapi istikharah ini memohon petunjuk dan pilihan daripada Allah, supaya kita harapkan agar Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita pilih sesuatu pilihan yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridha pada kita. Dan apa tujuan istikharah? Supaya nanti bila kita buat satu pilihan, kita dah istikharah ni, kita dah serah pada Allah, ya Allah, kalaulah perjalanan aku pada hari ini pergi ke sini baik, maka kau mudahkan urusanku. Tiba-tiba bila kita dah buat urusan, kemudian rupa-rupanya perkara itu ataupun rupa-rupanya Allah susahkan, ataupun urusannya tak mudah, ada ujiannya, cancel ke dan sebagainya, maka apa jadi pada kita? Kita tidak memberontak, kita tak tanya kenapa-kenapa. Sebab apa? Kita dah serah pada Allah, maka kita yakin apa yang pada perancangan Allah itu yang terbaik. Itu faedah istikharah. Kalau tidak, nanti kita maki orang, kita musafir, tiba-tiba tayar kita pancit, kita maki tayar pun kita maki kan. Jadi tak, tapi datanglah dalam permusafiran kita dengan pergantungan kepada Allah. Jadi orang yang dia istisyarah, bincang, mesyuarat dan istikharah, ini orang yang tak akan menyesal. Ini orang yang tidak akan menyesal. Kemudian salat sunat istikharah, dan setelah hati merasa yakin, maka berangkatlah untuk berpergian. Nanti mungkin ada pengajian dengan Al-Fadhil Ustaz Lutfi ataupun dengan asatizah kita yang lain akan ajar kita tentang istikharah, sembahyang sunat istikharah, macam mana cara ni. Jangan ingat bila istikharah je kena mimpi. Ada orang pula tak mimpi lagi ni Ustaz. Jangan tunggu mimpi, tapi bila tak nak pergi lagi, tak nak pergi lagi, tak dapat mimpi lagi, ataupun saya pun tak tahu bila mana urusan kita mudah, hati kita tenang, maksudnya benda tu baik lah. Itu maksudnya baik. Tengok sabda Nabi SAW, inna min sa'adati ibni Adam, sesungguhnya di antara tanda-tanda kebahagiaan anak keturunan Adam adalah istikharatallahi wa ridha bima qadallah, adalah dengan selalu beristikharah kepada Allah dan ridha dengan ketentuan Allah. Kita pergi musafir ni semua atas ketentuan Allah, nanti apa yang berlaku. Jadi kadang-kadang contoh pergi ke Langkawi, ni kan dah buka Langkawi baru kan, nak pergi Langkawi tiba-tiba flight delay. Kita mulalah rasa tak senang hati lah, stres lah, apalah. Maka orang yang dah istikharah, dia yakin ada hikmah. Kenapa? Mungkin waktu tu angin kuat, maka Allah tangguhkan, dah siap penerbangan tersebut. Allah yang tahu, kita bukan tahu apa yang ada kat luar. Pada diri kita sendiri pun kita lemah untuk mengetahui semua tentang diri kita, apalagi pada perkara yang lain. Maka Nabi kata, wa inna min syaqawati ibni Adam tarka istikharatillah wa sakhatahu bima qadallah. Orang-orang yang celaka pula apa dia? Bila mana dia tak istikharah, tak mohon petunjuk Allah, tak minta Allah pilihkan, dan tidak ridha dengan ketentuan Allah. Jadi kita nak musafir ni, nak balik kampung ke, nak bercuti ke, bincang dengan keluarga ataupun tanya kepada orang yang berpengalaman. Contohnya
Jadi dekat sini sebab dia bicara tentang agama, maka kita sebut ulama. Jadi kalau nak pergi umrah, kita nak pergi tempat-tempat Islamik, semua tu tanya kepada orang alim, tanya pandangan mereka dan sebagainya. Tapi kalau kita nak pergi bercuti contohnya, maka tanya ahlul khibrah. Ahlul khibrah ni apa? Orang yang ada pengalaman. Contoh kita nak pergi satu pulau, kita tak pernah pergi pulau tu, jadi tanya dahulu pengalaman orang yang pernah pergi. Macam mana keadaan dekat sana, apa barang-barang yang kita perlu bawa, supaya apa? Jangan nanti bila sampai semua benda tak ada, susahkan kita. Sedemikian juga kenapa tanya ulama, takut tempat yang kita nak pergi tu tempat yang tak baik, jadi nanti takut rosak pula diri kita bila kita nak pergi. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, mempunyai teman yang saleh ketika bermusafir. Ni pun satu perkara lagi yang kita perlukan. Bila kita nak musafir, kalau boleh jangan musafir seorang-seorang. Itu paling baik. Sebab apa? Sebab kalau apa-apa berlaku, siapa nak tolong? Bahkan kenapa kita perlu kepada teman-teman yang baik, supaya dapat mengingatkan kita kepada Allah. Ini penting dalam musafir. Kalau tidak nanti kita fikir macam-macam, kita buat macam-macam. Tapi bila ada teman yang baik, jadi kita dah pernah sebut, saya rasa teman yang baik itu bukannya bila kita susah dia tolong, ataupun waktu dia senang dia ada dengan kita, waktu kita senang dia ada dengan kita. Tapi teman yang baik, bila kita tengok dia, duduk dengan dia, ingatkan kita pada Allah. Itu teman yang baik. Jadi dalam musafir, teman-teman macam ni kena cari. Apatah lagi kalau nanti mungkin bulan 11, bulan 12 ni orang-orang yang dah tempah sebelum ni pakej-pakej pergi umrah, nak pergi umrah dah. Sekarang ni pun orang dah tunggu bila boleh pergi umrah, bila boleh pergi umrah kan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila kita nak pergi umrah contohnya, nak musafir pergi umrah, cari teman yang baik, supaya nanti bila kita sampai ke Mekah dan Madinah, tempat yang kita cari masjid. Tapi kalau kita cari teman yang kaki jalan, sampai Mekah Madinah pun dia pergi mall. Kat mana jubah murah, kat mana jubah murah. Dia tahu kat mana sale. Dia tahu. Kadang-kadang ada yang pergi tu, dia tahu kedai yang Mutawif pun tak tahu. Hebatnya. Dia baru sampai 3 hari, dia lagi hebat dari Mutawif tu. Ustaz, saya pusing habis dah. Kedai ni murah. Tapi pusing kedai. Dia pusing kedai lah. Kalau kita dapat teman macam tu lah diri kita nanti. Jadi penting teman yang baik ni. Nak pergi mana-mana, kena cari teman yang baik. Bawa kawan-kawan kita yang boleh ingatkan kita. Walaupun mungkin kadang-kadang kita kena keluar duit sikit, tapi sebenarnya faedahnya banyak. Jadi tidak bepergian sendiri kerana hukumnya makruh. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna syaitana ya'lamuna ma fil wahdah, ma a'lam ma sara rakibun bilailin wahidah." Sesungguhnya seandainya manusia mengetahui bahayanya bepergian ataupun bermusafir sendiri sebagaimana apa yang aku ketahui, maka tidak ada satu pun dari mereka yang akan bermusafir sendirian. Jadi kalau boleh jangan bermusafir sendirian. Paling baik 3 orang. Paling baik. Sebab kalau berdua pun nanti kalau dia tolong kita, siapa nak cari bantuan? Tapi kalau bertiga, seorang boleh teman kita kalau apa-apa jadi pada kita, seorang lagi boleh cari bantuan. Ataupun kalau satu keluarga, maka baguslah sedemikian. Bahkan bila kita bersama ni akan datang barakah. Barakahnya akan datang, rahmatnya akan datang dan sebagainya. Baik, insya-Allah kita akan sambung selepas ini berkaitan dengan adab-adab seterusnya, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz untuk awal ini bicara kita untuk adab ketika bermusafir. Kita baru nak cerita tentang sebelum kita nak pergi musafir itu. Jadi anda terus stay bersama kami. Bicara adab kita kembali selepas ini untuk perkongsian kita. Jangan ke mana, kembali selepas ini. Ikuti perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, nescaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak.
Surah Al-Hadid ayat 18. Wakaf pembangunan kompleks Mahat Tahfiz Al-Quran Lembah Pergau dan asrama anak-anak yatim. Wakaf untuk satu lot hanya RM100. Untuk maklumat lanjut hubungi 014-530-5331, 014-530-5331 atau layari Facebook Madrasah Tahfiz Lembah Pergau. Dari kecil, ayah adalah segalanya bagi saya. Apa yang ayah buat, saya pun buat. Ayah minat melukis, saya pun minat. Ayah suka manisan, saya pun suka. Ayah suka makan apa saja, saya pun sama. Sehinggalah ayah didapati tidak lagi sihat seperti dulu. Kini, saya memilih gaya hidup serta pemakanan yang lebih seimbang. Begitu juga dengan ayah. Untuk nasi, kami memilih beras Faizah Taj Mahal. Ia lebih sesuai untuk kami sekeluarga. Amalkan gaya pemakanan yang lebih sihat dari sekarang. Beras Faizah Taj Mahal, kurang kanji serta tinggi serat. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi Emporia Islam. Terus jadikan kami teman anda tak kira di mana jua anda berada. Faiz Haji Osman dekat sini bersiaran untuk bicara adab. Kita menerusi kitab adab mencakup 50 adab dalam 50 keadaan, dan keadaan yang kita bawakan pada malam ini bicara kita tentang adab nak bermusafir, insyaAllah. Panduan kita, persediaan kita, kita pun harap kita dapat lalui sama-sama hidup dalam suasana endemik bulan selepas ini. InsyaAllah inilah yang perlu kita belajar dalam kita nak menjaga keselamatan dan kesihatan kendiri kita ni. Kita kena tahu etika dan adab yang Islam dah ajarkan ketika kita nak bermusafir. Silakan Ustaz, kita nak sambung lagi Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada DJ Faiz Haji Osman. Kita terus pada perbahasan kita yang berikutnya. Kata Musannif Hafizahullah Ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Perkara yang ketiga di halaman 222. Menjadikan atau memilih salah satu dari temannya sebagai pemimpin untuk bermusafir. Ni kita kena latih. Kita kena praktikkan. Bila kita keluar dengan kawan-kawan terutama. Dengan kawan-kawan, maka kita kena lantik seorang ketua. Walaupun kita salah, dah biasa dah Ustaz, tak. Lantik seorang ketua. Supaya nanti akan ada orang yang memimpin. Bahkan itu menghidupkan sunnah baginda Nabi. Kalau tak ada apa-apa sebab sekalipun, sebenarnya itu menghidupkan sunnah Nabi. Nabi SAW dalam setiap permusafiran ada pemimpinnya. Bahkan kita tengok macam mana setiap kali Nabi perang, Nabi akan lantik ketua. Okay, siapa akan ketuai? Siapa yang akan mengetuai kumpulan ni? Siapa akan mengetuai kumpulan ni? Supaya nanti arahannya keluar satu. Dan kita kena latih. Kalau dalam keluarga kita kena didik, ada ketua dan perlu dengar cakap ketua. Inilah pentarbihan dalam keluarga yang kita kena buat. Jadi mungkinlah untuk awal-awal ni ayah lah kena jadi ketua. Untuk kita punya balik kampung ni ketuanya ayah. Jadi ayah cadang, kita berhenti rehat dekat tapah contohnya. Cuba tanya, okey, ada orang lain cadang nak berhenti kat mana? Jadi suasana tu hidup dalam keluarga. Ada sembang ataupun ada komunikasi. Kita tanya pandangan. Dan kita bagi tahu kenapa tak boleh pula kata, dia kata kita berhenti kat KFC lah, anak-anak kan. Kat KFC lah. Okey, kita pun bagi justifikasi kenapa kita tak nak berhenti kat KFC contoh. Jadi barulah wujud dan dia dapat mematangkan juga anak-anak kita. Tapi yang penting, kenapa kena lantik ketua? Kerana itu adalah sunnah yang Nabi ajarkan. Maka Nabi sebut dalam hadis apa dia? Idza kharaja thalathatun fi safarin. Jika terdapat 3 orang yang keluar untuk musafir, falyu'ammiru ahadahum. Maka jadikanlah salah seorang dari mereka sebagai pemimpin. Lantik seorang ketua dalam musafir kita. Bila kita niat ikut Nabi, musafir itu terus berkat. Itu yang kita nak. Kemudian yang keempat, tidak membawa anjing disebut di sini. Sebab apa? Nabi sebut man amsaka kalban fa innahu yanqusu kulla yawmin min amalihi qiratun illa kalba harsin aw mashiyatin.
barang siapa yang memegang, yakni membawa anjing, maka sesungguhnya anjing tersebut akan menjadi sebab berkurangnya pahala amalan. Pada setiap harinya pahala dikurangi 1 qirat, iaitu seukuran 1 gunung Uhud. Oh, banyak ni. Kecuali anjing untuk penjagaan. Ada yang dibenarkan. Anjing contohnya, kalau dia itu ataupun anjing itu dipelihara untuk menjaga kawasan kebun. Takut dimasuki binatang-binatang ke, pencuri ke, tu ada pengecualian. Atau penjagaan haiwan, maka boleh dibawa. Contohnya apa? Kalau kita tengok cerita apa nama binatang-binatang yang mana yang jaganya anjing kat depan tu sebagai pengawal binatang-binatang peliharaan tu, maka sedemikian juga itu diberi kelompok. Benar. Kemudian yang kelima, kata penulis, bagi seorang perempuan maka janganlah bermusafir kecuali bersama mahramnya. Ini paling utama. Yang sebaiknya bagi perempuan, jangan musafir melainkan dengan mahram. Betapa Islam menjaga muruah seorang perempuan, ataupun maruah seorang perempuan, diri seorang perempuan, sampai kan dia jangan pergi musafir melainkan ada teman daripada keluarganya. Bayangkan, kan, disebut di dalam adab ni tadi, kalau lelaki pun seorang tak dianjurkan, baiknya biar ada teman, apalagi orang perempuan, apalagi orang perempuan, melainkan dalam keadaan darurat. Sebahagian sebut kalau musafir itu wajib, maka boleh. Contohnya musafir menuntut ilmu, contohnya lagi musafir pergi melaksanakan haji yang wajib, maka itu dibenarkan. Perkara ini daripada hadis Nabi, la yahillu limri'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru masirata yawmin wa laylah illa ma'adhi mahramin 'alayha. Tidak dihalalkan, yakni tak diperbolehkan bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari kiamat untuk bermusafir ataupun berpergian sejarak sehari semalam. Sehari semalam ni banyak mana ni? Jarak musafir yang boleh untuk diqasarkan, boleh jamak qasar. Tu maksudnya kita boleh sebut kurang lebih dalam mazhab kita yang ihtiyat berhati-hati 90. Ada yang sebut 82, 83. Kita sebut 90 lah. Jarak 90 km. Maka kalau nak musafir jarak sedemikian jauh ni, yang dianjurkan ada mahram. Ada mahram. Sebab apa? Nak jaga perempuan. Orang kalau itu mahram dia akan jaga sungguh-sungguh. Beza, saya ada kawan saya. Kawan tak sama dengan keluarga. Kawan kalau apa-apa diri dia dululah. Saya. Tapi kalau keluarga dulu. Kita tengok macam mana kalau seorang tu anaknya nak lemas contohnya, kan? Walaupun dia tahu kadang-kadang kalau dia pergi pun dia pun silap-silap lemas, tapi dia turun juga. Sebab apa? Keluarga. Jadi sebab itu dalam musafir orang perempuan kena ada mahramnya, kerana mahramnya akan utamakan diri perempuan tersebut daripada diri. Betapa Islam sangat jaga benda-benda yang berkaitan dengan muruah, keselamatan dalam satu permusafiran. Baik. Kemudian yang keenam disebutkan apa dia? Bermusafir pada hari Khamis pagi jika memungkinkan. Ni kita dah sampai tengok adab-adab ketika musafir ni, sampai ulama bahas hari apa yang baik nak musafir. Maka paling baik nak musafir pada hari Khamis jika memungkinkan. Maksudnya apa? Maksudnya kalau pada hari lain pun boleh. Kan contoh kita ni kita ni cuti Sabtu Ahad. Takkan nak pergi hari Khamis. Biasanya hari Jumaat lah. Jumaat malam contohnya. Jangan pula kita musafir Jumaat pagi sampai menyebabkan kita tidak solat Jumaat. Kalau lelaki, ni masjid dah dibuka luas ni dah. Jangan bagi alasan. Jangan bagi alasan kata, nama saya tak naik lagi. Sekarang ni walk in pun ada. Kita kena usaha lah dulu. Jangan semua serah ke orang. Tak apalah, bagi orang lain dulu. Sampai sudah kita tak sembahyang Jumaat.
tapi kena sekurang-kurangnya pergi dulu hadir. Yang bagi masuk masjid ni Allah Ta'ala, bukan kerja kita. Kita tak datang pun tiba-tiba kata tak boleh masuk. Datanglah dulu. Kalau dulu 50 orang mungkin, 100 orang mungkin, tapi sekarang ni dah kapasiti masjid dah. Masjid tu pun dulu masa rapat-rapat tak penuh. Jadi bila jarak ni mungkinlah dia boleh penuh dengan kehadiran kita. Ni perkara yang kita dah kena ambil berat, terutama orang lelaki. Kena ambil perhatian tentang perkara ni. Jangan ambil ringan. Takut hati kita nanti dah tak ada dah untuk masjid. Sedangkan antara orang-orang yang Allah naungi nanti adalah orang yang hatinya sentiasa terpaut pada masjid. Jadi walaupun mungkin kita tak tahu boleh masuk ke tak, pergi dulu masjid. Usahakan, insya-Allah akan Allah beri jalannya. Pada orang-orang yang jujur inginkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi musafir yang baik pada hari Khamis, kerana hari Khamis merupakan hari yang penuh barakah dengan doa Nabi. Jadi antara yang baik orang kalau nak musafir ni, yang pertama Khamis, yang kedua pagi. Sebab apa? Sebab waktu pagi ni dapat doa berkat Nabi juga. Tengok bagaimana ulama jaga supaya musafir mereka bertimpa-timpa berkat, bukan bertimpa-timpa musibah, bertimpa-timpa berkat dan rahmatnya, sampai harinya mereka pilih, waktunya mereka pilih. Sebab tu kata bila nak musafir, bila kita nak pergi mana-mana, tanya orang alim. Sebagaimana yang pertama tu, ya, supaya apa? Waktu kita pergi tu sesuai, masa kita pergi tu sesuai, bertepatan. Dan sebab tu kena musyawarah. Kena musyawarah. Contoh kita nak pergi dengan kawan-kawan kita, mungkin ada kawan kita yang dia ada anak kecil, jadi kena tanyalah dia dulu. Jangan kita buat keputusan terus. Pada semua, teruskan setia bersama-sama kami. Kita akan ikuti selepas ini bicara adab kita, sambungan untuk pengajian kita yang selanjutnya dalam bab bermusafir ini. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. Kisahnya ada dua orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan penolong pegawai audit dalam grade W29 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Calon-calon hendaklah berumur tidak kurang daripada 23 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. Memiliki sekurang-kurangnya sijil dalam bidang pengajian perniagaan atau penyimpan kira daripada politeknik tempatan atau diploma dalam bidang perakaunan, perniagaan, kewangan atau ekonomi yang diiktiraf oleh IKIM daripada universiti-universiti awam atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Mempunyai pengalaman dalam bidang berkenaan tidak kurang daripada 3 tahun. Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai pengalaman bekerja dalam bidang pengauditan. Penolong pegawai audit dalam bertanggungjawab kepada Ketua Unit Audit Dalam UAD, membantu Ketua Unit menyediakan rancangan audit tahunan dan menjalankan kerja auditan yang telah dijadualkan berdasarkan garis panduan, tata cara dan piagam audit yang ditetapkan. Calon-calon juga hendaklah telah melengkapkan pengambilan vaksin COVID-19. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Instan Institut Kefahaman Islam Malaysia atau hubungi 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 22 Oktober 2021. Kuching Sarawak 93.7 FM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami untuk bicara adab kita, IKIM Inspirasi Inforia Islami, untuk kita bawakan perbincangan kita menerusi adab bermusafir. Kita dah masuk untuk bab selanjutnya ni, nak pergi musafir ini, bagaimana pula kita nak jaga etika dan adabnya seperti yang Islam dah ajarkan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada DJ Faiz Haji Osman, hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Tadi kita sebutkan bila kita nak musafir, antara waktu yang baik para ulama anjurkan adalah pada hari Khamis dan pada waktu pagi. Kerana apa? Kerana doa Nabi ada pada waktu tersebut. Berdasarkan sabda Rasulullah, kata Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha yaumal khamis. Ya Allah, berkatilah umatku pada pagi hari ini, hari Khamis. Bahkan kalau kita tak boleh musafir pada hari Khamis, maka musafirlah pada waktu pagi. Musafir pada waktu pagi. Sebab apa? Bila waktu pagi ni kita segar. Kita segar, tak mengantuk dan sebagainya. Juga daripada doa Nabi tersebut. Bahkan disebutkan dalam kitab ni, di bawah tu kita boleh tengok bahawasanya Nabi keluar dalam peperangan Tabuk pada hari Khamis, dan Nabi suka keluar untuk musafir pada hari Khamis. Bahkan saya ingat lagi masa dulu belajar di pondok, tuan guru kata kalau siapa nak balik, maka jangan balik Jumaat, balik hari Khamis. Sampai begitu ulama-ulama jaga adab-adab untuk diajarkan kepada murid-murid mereka. Mula-mula kita tak faham juga. Ingat ke sebab takut nanti anak murid tak sembahyang Jumaat ni? Rupanya kerana memang anjurannya sedemikian untuk dapat doa Nabi dan sebagainya. Kemudian bila kita nak musafir, antara yang lainnya yang mungkin tak disebut dalam kitab ni, para ulama anjurkan bila kita nak musafir, yang baiknya kita sedekah. Sebelum kita pergi musafir tu, kita sedekah. Sedekah pada orang susah, sedekah pada siapa-siapa dengan niat, ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah ini dimudahkan permusafiran saya dan keluarga saya nak balik ke kampung. Jadi niat sedekah ketika mana nak musafir. Jadi banyaklah nak sedekah ni pada macam-macam orang. Kita boleh sedekah, tak ada masalah. Kita niat sahaja untuk memudahkan urusan kita dalam permusafiran. Itu antara cara ni. Kadang-kadang kita tak perasan benda ni, tapi sebenarnya benda ni penting untuk kita buat. Yang ketujuh disebutkan membaca doa musafir. Ni paling kurang dengan apa yang kita belajar dulu lah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Paling sikit. Tapi bila kita belajar ni, kita sarankan, kita cadangkan, tambahlah sikit. Allah Ustaz, tak ingat saya selalu sebut, saya tak suruh hafal. Tapi kita sama ada pangkat gambar masuk dalam handset kita, ataupun kita buat cantik-cantik, bubuh dalam laminate ataupun print, laminate kan, letak dalam kereta setiap kali sebelum mula. Dan ini juga pendidikan pada anak-anak kita. Jadi sebelum kita mula, bagi anak kita baca dulu. Okey, Ahmad baca, kita susun 1, 2, 3 ikut step yang kita belajar. Secara tidak langsung itu pentarbiyahan dan pendidikan pada anak-anak. Jadi di sini penulis bawakan antara doa yang dianjurkan, yang mana doa ini daripada baginda Nabi SAW. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat taqwa. Ya Allah, kami memohon kepadamu daripada safar kami ini kebajikan, kebaikan dan ketakwaan. Walaupun kita nak pergi melancong, jangan sampai kita lakukan maksiat. Tapi kalau kita melancong pun untuk kita tambah kasih sayang antara keluarga. Kalau kita pergi tempat melancong tu ada orang alim, kita ziarah orang alim. Jangan hanya nak seronok-seronok aja. Seronok-seronok tu tak kekal. Tapi kalau menziarahi orang soleh, pergi ke pengajian ilmu, ia akan berkekalan sampai bertemu dengan Allah. Wa minal amali ma tarda, dan daripada amal yang engkau redai. Kita minta ni biar benda-benda yang kita nak buat masa musafir, contoh nak musafir pergi kerja, biar kerja ni kerja yang Allah redha.
Kerja yang Allah redha. Jangan masa kerja kita ada buat benda-benda yang haram. Allahumma hawwin alaina safarana hadha. Bila kita dah niat yang baik dalam musafir kita, nak buat perkara yang Allah redha, maka kita doa, ya Allah mudahkan permusafiran. Kalaulah kita niat musafir nak buat tak baik, tiba-tiba minta Allah mudahkan permusafiran, kena tak? Tak kena lah. Tak kena. Watwi anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fi safar. Ya Allah, engkau lah sahabat dalam permusafiran. Sebenarnya kita musafir ni, Allah lah yang jaga kita. Wal khalifatu fil ahli wal mal wal ahli wal walad. Dan yang jaga harta benda kita, anak kita, isteri kita, yang kita tinggalkan, siapa dia? Allah Ta'ala. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'is safar. Kita mohon Allah dijauhkan daripada kesusahan, keburukan musafir. Wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahli wal walad. Jadi bila kita musafir, ini sebenarnya cara mendidik kita untuk berserah kepada Allah. Kita tinggalkan ahli keluarga kita, rumah kita semua. Kepada siapa kita tinggalkan? Kepada Allah. Kepada Allah Ta'ala. Jadi sebelum musafir, berdoa dulu kepada Allah sebagai tanda kita berharap, berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian di bawah tu ada hadis ni. Maknanya doa ini daripada baginda Nabi SAW. Kemudian dianjurkan lagi bila mana kita nak mulakan musafir, maka mulakan dengan membaca Al-Quran dan doa tatkala musafir, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ini mungkin amalan yang nanti kalau kita boleh kongsikan, ataupun doa musafir tadi tu kita boleh kongsikan dengan keluarga kita, untuk kita tambah selain subhanalladzi sakhkhara lana hadza tu, tambah doa ni. Dan ini juga amalan yang kita boleh lakukan sebab tak susah, cumanya perlu kepada keinginan nak buat. Keinginan nak buat. Apa dia? Yang pertama, membaca surah Al-Fatihah 3 kali. Jadi sebelum mula musafir. Jadi jadilah kita orang yang dia tak kelang kabut, tapi persediaan. Masuk dalam kereta tu, duduk baca dulu doa sama-sama, baca dulu ni. Jadi secara tak langsung sebenarnya kita nak nasihat ahli keluarga kita. Contoh kita ni nak sihat, nanti anak-anak kita kata, alah abah ni macam ustaz pula. Jadi kita secara tak langsung boleh nasihat melalui amalan. Bila kita duduk, maka kita kata okey, sama-sama kita baca ni supaya Allah pelihara kita. Musafir ni satu perkara yang baik. Tapi kan macam Omar Hana lah, macam kita tengok Omar Hana tu kan, Ustaz Musa tu, macam mana dia nasihat ayah Omar Hana, macam mana dia nasihat secara tak langsung. Bukan dia duduk bagi ceramah pada anak-anak, tapi dengan keadaan itu dia dapat mendidik anak-anak. Kena ambil kesempatan. Jadi bila kita masuk dalam kereta, okey, kita baca doa musafir sama-sama, kita lakukan amalan. Apa tujuannya? Supaya Allah jaga kita. Jadi tak payahlah nyanyi pula macam ayah Umar Hana tu kan. Kan anak kata lambat pula nanti. Ya, aku dah menyanyi-nyanyi pula ni, kenapa ni? Jadi yang pertama, baca surah Al-Fatihah 3 kali. Lepas habis baca surah Al-Fatihah, kita baca Allahumma sallimni wa sallim ma ma'i wahfazni wahfaz ma ma'i wa ballighni wa balligh ma ma'i. Macam susah je Ustaz. Lepas-lepas ni ayat yang sama je, tapi maksudnya mudah. Lepas kita baca Fatihah, kita kata, ya Allah, selamatkan aku dan selamatkan apa-apa yang ada bersamaku. Pelihara aku dan pelihara apa yang bersama-sama aku. Sampaikan aku dan sampaikan apa-apa yang sampai dengan, yang ada dengan aku. Ni kita kena doa. Kenapa kena doa? Contohnya kita naik kapal terbang kan. Kita naik kapal terbang, check in barang kita tak dengan kita, barang kita masuk kargo. Jadi kita kena doa, tak kena doa. Sebab ada tak berlaku barang tak sampai? Banyak. Pusing 10 kali pusing. Beg saya tak ada. Saya ingat kalau selalu bawa cuma saya pergi umrah. Sampai kat airport, Ustaz, beg saya tak ada kan.
Beg sahaja boleh mengganggu gugat kekhusyukan orang tengah ibadah. Beg tak ada kan? Kan duduk dekat tempat orang ni, apa yang ada dalam tu aja kan? Yang kata sibuk, risau sangat beg tu. Oh, dalam tu ada sambal hitam, ada sambal petai. Kok nanti tak lalu makan dia makan. Jadi dia pula pergi kursus umrah. Jadi ustaz pesan antara doa mustajab ni masa tengah buat umrah ketika tawaf tu. Jadi apa kita tengok mudah dia. Syaitan ni kerja dia sikit je. Dia tak suruh lah kita pergi merompak pula dekat Mekah. Tapi dia ubah prioriti kita. Patutnya masa kita tengah berada depan Kaabah mustajab doa, apa kita nak minta? Ya Allah, ampunkan dosa aku. Ya Allah, mudahkan urusan aku dunia akhirat. Ya Allah, ridhakan aku. Ya Allah, jadikan aku orang yang baik. Dia dah tak minta semua doa tu. Apa dia minta? Ya Allah, pulangkan beg. Ya Allah, pulangkan beg. Itu terjadi. Ya Allah, pulangkan beg. Beg, 7 pusingan tawaf, beg dia doa. Bila dia sampai ke hotel, tengok beg dah ada. Ya Allah Ustaz, doa mustajab. Peluk Ustaz, beria peluk. Kan? Ya Allah Ustaz, doa mustajab. Sebab apa? Sebab beg dah sampai dah. Beg dah sampai. Yelah, dapatlah beg tu, tapi doa keampunan semua dah tak ada. Rugi. Kalau orang tu kali pertama, itu haji ataupun umrah wajib dia. Tapi dia dah tinggalkan segala keutamaan yang perlu dilakukan. Jadi, itu pentingnya berdoa. Terutama bila kita nak pergi tempat-tempat macam itu. Jadi doa, Allahumma sallimni wa sallim ma'i. Ya Allah, selamatkan aku. Maksudnya jaga semua yang ada denganku. Wahfazni wahfaz ma'i. Peliharalah aku dan peliharalah apa yang denganku. Wa ballighni wa balligh ma'i. Sampaikan aku dan sampaikan apa yang denganku. Barang-barang kita. Jadi sebab itulah bila kita musafir, kalau boleh biar ada orang soleh dengan kita. Sebab kita ni tak berdoa, kita ni mereka doa tu kita tumpang. Tapi yang baik ni kita doa sekali. Jadi baca ayat kursi, baca doa. Baca Al-Fatihah, baca doa. Kemudian baca ayat kursi 3 kali. Kita dah hafal dah ayat kursi. Kemudian baca lagi asal. Allahumma sallimni wa sallim ma ma'i. Wahfazni wahfaz ma ma'i. Wa ballighni wa balligh ma ma'i. Mudah je. Bila kita dah selalu ulang nanti akan jadi mudah. Baca surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Baca inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali. Kemudian baca lagi Allahumma sallimni wa sallim ma ma'i. Wahfazni wahfaz ma ma'i. Wa ballighni wa balligh ma ma'i. Mungkin sambil kita ulang ni pun ada yang dah hafal. Saya. Kemudian baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad 3 kali sampai habis. Kemudian baca lagi Allahumma sallimni wa sallim ma ma'i. Wahfazni wahfaz ma ma'i. Wa ballighni wa balligh ma ma'i. Orang yang kalau dia buat macam ni, nampak tak dia punya kesungguhan harap pada Allah. Ni orang yang sungguh-sungguh harap pada Allah lah yang buat macam ni. Kalau kita ni start engine jalan tu kita harap diri kita. Tapi kalau kita doa, kita baca doa, kita baca ayat Quran, kita harap pada Allah, kita sedekah. Ini orang-orang yang betul-betul musafirnya mengharap Allah yang pelihara. Dia harap Allah pelihara. Maka Allah akan pelihara tak? Dan tentu Allah akan pelihara. Dan tentu akan mendapat pemeliharaannya. Kemudian yang ke-9 disebutkan ketika sampai di kota yang dituju. Bila kita sampai pula, tengok penuh dengan doa. Orang musafir ni penuh dengan doa. Sebab apa? Sebab orang musafir doa mustajab. Maka doa supaya nanti kalau tidak kan yang nyanyi lagu dangdut lah, nyanyi lagu ni dah tak berdoa, dia buat dah menyanyi. Jadi kena diisi dengan doa, zikir, sadawat. Ni kita nak masuk bulan-bulan Rabiul Awal ni, lagilah memperbanyakkan salawat ke atas Nabi. Ini satu perkara yang besar untuk kita perbanyakkan pada bulan Rabiul Awal. Jadi bila kita sampai ke tempat yang dituju, dianjurkan kita untuk membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd
yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihi al-khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Aibuna taibuna abiduna sajiduna li rabbina hamidun. Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna wa rabbal aradina sab'i wa ma aqlalna wa rabbas shayatin wa ma adlalna wa rabbar riyahi wa ma darayna as'aluka khaira hadhihi al-baldah wa khaira ma fiha. Kalau kita ambil tu pada terjemahan di situ, apa yang kita harapkan bila kita sampai ke tempat yang kita dituju? Apa yang kita harapkan bila kita sampai di tempat yang kita tuju? Kita doa pada Allah, ya Allah, aku memohon kebaikan daripada negeri ini dan apa yang ada pada. Sebab apa? Ini bukan tempat kita. Ada baik, ada buruk, kita tak tahu. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, aku nak yang baik-baik daripada negeri. Dan apa yang baik-baik ada pada. Barulah kita akan jumpa masjid, kita akan jumpa ulama, kita akan jumpa makanan yang halal. Kalau kita tak doa macam itu, yang kita jumpa pub, kita jumpa kelab, kita jumpa macam-macam. Sebab apa? Sebab Allah tak tunjukkan kita pada apa yang baik. Sebab kita tak minta kepada Allah. Wa khaira ahliha. Kita minta kepada Allah orang-orang yang baik daripada negara tu, daripada tempat tu. Wa khaira ma jabaltaha wa jabaltahum alaih. Wa a'udhu bika min syarri hadhihi al-baldah wa syarri ma fiha wa syarri ahliha wa syarri ma jabaltaha wa jabaltahum alaih. Allahumma habibni ila ahliha wa habib salihi ahliha ilayya. Allahumma arzuqni janaha wa a'idni min wabaha. Allahumma ja'alni biha qarara wa rizqan hasana. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Jadi itu antara doa yang baik untuk kita baca. Cuma panjang sikit doa ni. Cuma memang sebaiknya kita baca. Kalau kita pergi ke Mekah Madinah, memang sebelum masuk ke kota Madinah, sebelum masuk ke kota Mekah, memang kita akan baca doa ni. Akan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan daripada dua tempat yang baik. Sebab apa? Sebab kalau kita tak boleh lakukan semua, maka janganlah di tempat-tempat yang penuh barakah, rahmat, kebaikan pada ini tidak kita lakukan yang sesempurnanya dalam musafir kita. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mungkin kita sebutkan perkara yang terakhir dan nanti kita akan sambung lagi. Sebab musafir ni belum sampai lagi kita nak balik kan. Baru ni baru bab-bab doa ni, belum yang lain lagi. Jadi dianjurkan sebelum kita musafir sembahyang 2 rakaat. Salat sunat musafir. Mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala tolong kita, bantu kita, mudahkan urusan kita dan sebagainya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaedahnya macam mana? Sembahyang 2 rakaat solat sunat musafir, kemudian baca rakaat pertama surah Al-Kafirun dan rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Bila kita habis, kita doa. Antara doanya di sini, Allahumma bika asta'in. Ya Allah, denganmu kami memohon pertolongan. Wa alaika atawakkal, dan ke atasmu kami berserah. Allahumma dhallil li su'ubata amri wa sahil alayya masyaqqata safari. Ya Allah, mudahkan musafir kami, rezekikan kami daripada kebaikan dan daripada apa yang kami nak. Maksudnya apa? Bagilah kami apa yang kami hajatkan, kami dapat. Wasrif anni kulla syar, jauhkan kami daripada semua keburukan. Cerahkan hati kami, mudahkan urusan kami, pelihara diri kami, ahli keluarga kami, harta benda kami, dan jagalah semuanya daripada keburukan. Jadi ini orang-orang yang benar-benar mengharapkan Allah dalam perjalanan ini, maka dia akan terus berdoa dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita tengok ni, rupanya adab musafir ni banyak dan mungkin banyak sangat yang kita tinggal.
Kita dah bawa makanan, kita dah bawa minuman, kita dah bawa segala keperluan. Tetapi kita lupa untuk membawa Allah bersama kita dalam permusafiran. Itu satu kerugian yang sangat besar. InsyaAllah pada pertemuan akan datang, kita akan sambung lagi di nombor 11 tu. Kalau kita jalan dekat tengah-tengah jalan, dekat mana kita nak rehat? Macam mana cara berehat? Sambil macam tu ada diajarkan kepada kita. Saya terima kasih banyak Ustaz untuk pengajian kita kali ini. Banyak yang dah pun kita pelajari dalam adab bermusafir ini. Banyak lagi sebenarnya yang akan kita sentuh, dan begitu teliti Islam ajar dalam hidup kita. Setiap satu perkara itu ada adabnya, ada etikanya, ada doa yang perlu kita pohon untuk kesejahteraan dan juga keselamatan kita. Terima kasih banyak Ustaz untuk kesempatan kali ini dalam adab bermusafir ini. InsyaAllah kita doa sungguh-sungguhlah semoga diangkat wabak ini. Semoga ini juga salah satu cara kita kalau nak pergi musafir itu ada ganjaran-ganjaran tertentu, dan insyaAllah kita dapatlah bermusafir selepas ini dalam etika kita, dalam SOP yang boleh kita jaga, insyaAllah. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz untuk kesempatan kita kali ini. Ada kesempatan kita jumpa lagi minggu hadapan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda terus bersama kami ikuti Bicara Adab setiap Selasa 9 malam pastinya di IKIM Inspirasi Inforia Islam. Hiburan mendidik jiwa hanya